Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekali lagi pada hari ini sebagai satu sesi ganti, di mana dalam kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya berhenti separuh jalan pada sekitar 20 minit sebab asalnya nak cari whiteboard, tapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kompresor aircon terbakar masa tu juga, jadi terpaksalah buat kerja part time, pergi padam api dan sebagainya. Panjanglah ceritanya. Jadi kuliah kita 2 hari lepas berkaitan dengan Harut dan Marut ni tak dapat diteruskan. Jadi alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan untuk jumpa sekali lagi, dan mudah-mudahan semua masalah teknikal kita pada hari ini boleh diselesaikan. Sebab saya ada pen hari ini, mudah-mudahan kita boleh tulis dan kita boleh sama-sama memahami satu perkara yang menjadi perbahasan di kalangan ulama, perbahasan yang luas di kalangan mereka. Baik, sebelum kita mula juga, saya nak berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang tolong selesaikan isu whiteboard ni, Hikam dan juga Sobri, yang macam-macam lah kerja mereka buat untuk memastikan kita boleh buat kuliah pada hari ini dengan keadaan yang memudahkan semua kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Hikam, Sobri yang tolong bagi mudah kerja pada hari ini. Kita sambung sikit cerita. Kuliah kita insya-Allah pada hari ini sekadar sejam ataupun lebih sikit ni nak membincangkan tentang apakah pandangan yang paling benar dan paling tepat berkaitan Harut dan juga Marut. Kalau tuan-tuan boleh rujuk semula kuliah yang lepas, 20 minit awal tu, kita telah bacakan ayat Al-Quran berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sihir dalam Al-Baqarah 102. Jadi hari ini kita nak cerita dengan lebih lanjut. Para ulama beza pandangan. Mana satu pandangan yang paling tepat tentang Harut dan juga Marut. Jadi kalau kita boleh tengok skrin ni, saya dah copy siap-siap ayat ni supaya kita boleh baca sama-sama. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Baqarah 102, dan mereka mengikuti ajaran sihir yang dibacakan syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah kufur, sedangkan syaitan yang kafir mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat Harut dan Marut di negeri Babil. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir." Orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu untuk menceraikan antara seorang suami dengan isterinya.
padahal mereka tidak akan dapat memberi sama sekali memberi mudarat dengan sihir itu kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalau mereka mengetahui. Jadi ringkasannya ayat ni cerita tentang sihir. Bagaimana orang-orang Yahudi telah mengikuti sihir dan depa kata sihir ni diajarkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ayat ni Allah Taala nak kata tak, bukan Sulaiman alaihi salam yang mengajarkan mereka sihir. Baik. Apakah yang menimbulkan pertikaian di kalangan ulama tentang ayat ni? Beberapa perkara. Kalau kita boleh tengok semula ayat ni, saya boleh tulis hari ni dengan tenangnya. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Baik, first sekali. Perkataan ma di sini, okey, perkataan ma. Yang pertama sekali, kalau kita boleh sharekan skrin saya. Baik, dalam bahasa Arab, ma sekurang-kurangnya ada dua maksud. Okey, ada dua maksud. Baik. Ma bererti nafi. Bererti tidak. Okey, ma boleh bermaksud nafi. Tidak. Ma juga boleh bermaksud isim mausul ataupun alladhi. Ma ada dua maksud. Baik. Ayat yang pertama ni, mereka mengikut ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat yang pertama artinya alladhi. Ini jelas. Apa yang dibacakan oleh syaitan. Bukan apa yang tidak dibacakan oleh syaitan. Nampak? Satu maksudnya yang. Satu lagi maksudnya tidak. So yang first sekali kita tak ada masalah. Mereka mengikut apa yang dibacakan syaitan. Jadi pangkah yang kedua ni. Ni out. Baik, ma yang kedua pula. Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman apa maksudnya? Sulaiman yang kafir ke ataupun Sulaiman tidak kafir? Maksudnya di sini jelas juga. Sulaiman tidak kafir, nafi. Nampak tak? Dua perkataan ma membawa dua maksud yang berbeza. Ma yang pertama maksudnya yang. Y-A-N-G. Ma yang kedua maksudnya tidak. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Tetapi syaitan yang kafir mengajarkan manusia sihir. Dan, okey, dan, wa ni dan. Ma yang ketiga. Apa maksud ma yang ketiga? Di sini para ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata ma yang ketiga maksudnya yang. Ataupun alladhi. Sedangkan syaitan mengajarkan mereka sihir dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ini tafsiran yang pertama. Yang diturunkan kepada dua malaikat. Yang kedua pula, tidak. Nafi. Tidak diturunkan kepada dua malaikat. Baik, di sini para ulama berbeza pandangan dengan perbezaan yang besar. Sebab kalau kita kata mereka mengikut apa yang diturunkan kepada dua malaikat, maknanya sihir telah diturunkan kepada dua malaikat. Kalau kita kata apa yang mereka mengikut perkara yang tidak diturunkan kepada malaikat, artinya para malaikat ni tidak mengajarkan sihir. Ini beza banyak ni. Beza antara mereka ajak sihir ke tak ajak sihir.
Baik, siapa yang pegang pandangan pertama? Yang kata mereka mengikut sihir yang diturunkan kepada dua malaikat. Siapa yang sebut pandangan ni? Ini adalah pandangan, saya tukar colour sikit bagi nampak macam sempoi sikit lah, kira tukar colour. Tak ada apa pun, bagi nampak lain je. Majority. Majority para sahabat, para tabi'in, para ulama tafsir berpandangan yang mereka mengikut satu apa yang syaitan cipta, perkataan yang syaitan cipta pada zaman Sulaiman. Satu lagi, mereka juga ikut apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat. Nak tahu cerita macam mana dua malaikat ni boleh mengajarkan sihir, kena ikut kuliah yang lalu. Part kedua ke part pertama saya tak ingat. Bila saya cerita tentang bab sihir, kat situ ada panjang lebar cerita dia. Baik. Tetapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan kalau tak faham saya tak tahu nak buat macam mana sebab saya tak boleh baca komen. Kalau tuan-tuan tak faham, nanti tanya soalan lah lepas ni. Dalam masa yang sama, ada sebahagian ulama berpandangan ma di sini maksudnya tidak. Siapa mereka? Al-Qurtubi. Buku Qurtubi ni saya ada kat belakang ni. Ni dia. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran jilid 1. Al-Qurtubi kata maksud ayat ni tak. Allah Ta'ala tak buat turun sihir dekat dua malaikat. Tak betul. Saya tak banyak buku kat sini sebab cerita buku sikit kan, selingan. Dulu masa saya rajin beli buku masa duduk UIA. Time tu, masa tu saya duk ingat nak belajar dekat Malaysia. Saya pun belilah tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir semua. Letak kat rumah cantik, rak elok-elok. Tiba-tiba ditakdirkan Allah Ta'ala dapat kerja kat Qatar. Saya pun mai kat sini, segala buku tu semua duduklah di Malaysia diam-diam. Bila sampai sini saya beli Qurtubi. Kat sini ada Qurtubi je. Ibn Kathir, Tabari semua ada kat Malaysia. Baik, itu cerita selingan, tak ada kena-mengena. Kata Al-Qurtubi, Allah Ta'ala tidaklah menurunkan sihir kepada dua orang malaikat. Ini kata Al-Qurtubi. Ada sebahagian riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada Ar-Rabi' bin Anas, daripada Atiyah dan juga Abul Aliyah yang mereka kata ini maksudnya tidak. Tapi ada masalah sikit Ibnu Abbas sebab ada riwayat lain Ibnu Abbas membawakan cerita Harut dan Marut. Lainnya riwayat. Baik. Satu Al-Qurtubi, yang kedua Ibnu Kathir. Yang ni yang pertama ada perbeza pandangan. Baik, kalau kita boleh balik kepada page ni. Jadi artinya, sebelum kita nak sambung ke belakang lagi ni, bagi sesiapa yang para ulama yang menganggap ma di sini maksudnya yang, artinya dia sama dengan ma yang first. Bagi para ulama Al-Qurtubi dan juga Ibnu Kathir dan juga minoriti ulama yang berpandangan ma ni tidak, artinya dia mengikut ma yang kedua. Sihir tidaklah diturunkan kepada Sulaiman, sihir juga tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Baik. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil. Soalan ketiga. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan juga Marut. Ni satu masalah lagi. Harut dan juga Marut. Baik. Harut dan Marut ni apa sebenarnya? Soalan berikutnya. Harut dan Marut merujuk kepada apa? Baik. Mengikut pandangan yang pertama tadi, pandangan majoriti ahli tafsir, kata apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil. Tengok perkataan, kita bagi color tunggal langgang sikit, tak apa. Baik. Malakain. Harut dan Marut. Tafsiran yang pertama, Harut dan Marut adalah dua malaikat. Cerita dia saya ada cerita panjang kalau tuan-tuan ingat dulu kan. Dalam siri pertama ataupun kedua, Harut dan Marut dua malaikat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua pula, Harut dan Marut adalah manusia. Tafsiran yang kedua, Harut dan Marut adalah orang.
Syaitan pergi ajak kat Harut dan Marut mengajarkan orang ramai sihir. Jadi itu tafsiran yang kedua, sebagaimana nanti kita akan bacakan dengan lebih lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imamul Qurtubi, Harut dan Marut adalah syaitan. Tuan-tuan, yang ni memang tricky. Saya nak kena bagi tuan-tuan faham elok. Nampak tak? Ni dua nama ni, Harut dan Marut. Para ulama beza pandangan. Siapa daripada dua orang ni? Majoriti ulama, majoriti daripada zaman sahabat dan sebagainya berpandangan, mereka dua ni adalah malaikat yang turun mengajarkan sihir. Al-Imamul Qurtubi kata Harut dan Marut ni adalah syaitan yang mengajarkan sihir. Pandangan yang ketiga pula kata Harut dan Marut ni adalah manusia. Ambil sihir daripada syaitan, pergi ajak ke orang ramai. Ada pandangan keempat. Pandangan keempat pula kata Harut dan Marut ni jin. Sekumpulan jin yang mengamalkan sihir. Baik. Tuan-tuan nampak tak kalau kita tengok dalam banyak tafsir ayat Al-Quran, dua watak yang manusia paling banyak berbeza pandangan tentangnya adalah apa? Harut dan Marut. Tak ada dah selain daripada Harut dan Marut. Orang beza pandangan. Luqman Nabi ke bukan Nabi? Dua aja. Sama ada Nabi ataupun orang soleh yang ada hikmah. Yang tu Luqman. Orang beza pandangan. Khidir ni Nabi ke bukan Nabi? Dua aja. Sama ada Khidir ni Nabi ataupun dia bukan Nabi. Ulama berbeza pandangan. Rasul ataupun bukan Rasul. Itu je beza dia. Beza dua aja. Biasa tak beza banyak-banyak. Tapi bila datang bab Harut dan Marut, para ulama beza kepada 4 pandangan. Dan 4 pandangan ni, 4-4 sangat kontradik. Ada yang kata mereka malaikat. Ada yang kata mereka syaitan. Ada yang kata mereka orang. Ada yang kata mereka jin. Baik, seterusnya, nak bagi tambah tricky sikit ayat ni, nanti kalau tuan-tuan nak, hantar email. Saya capture screen ni, saya boleh hantar siapa yang nak dengan email. Ni kira kononnya macam ijazah lah. Tuan-tuan tengok kalau faham tulisan saya, cantik. Kalau tak faham, tak gunalah saya hantar pun. Baik, seterusnya. Wama unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ma unzila 'alal malakain wa. Baik, kenapa kita nak kena bincang Harut dan Marut ni apa dia? Sebab dalam bahasa Arab ada benda yang namanya badal, al-badal. Apa maksud badal? Badal ni perkataan kedua yang datang kemudian untuk menggantikan maksud yang pertama. Kan first time kita sebut nama orang penuh kan? Lepas tu kali kedua kita tak sebut dah nama dia penuh. Kita kata dia sahaja ataupun orang tertentu. Contoh kan? Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah mencemar duli merasmikan Muzium Negara. Contoh. Baginda tiba pada jam 2 petang. So perkataan baginda ni menggantikan yang first tadi tu, yang panjang tu. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Panjang tu. Yang kedua ni ganti yang first tu. Tak ulang dah. Itu basic lah. Tapi kalau perkataan bahasa yang complicated sikit. Amar telah pukul Abu dengan kayu. Lalu Yusuf datang dan mempertahankan Abu. Tidak kelihatan tanda-tanda ketakutan padanya. Stop. Nya ni siapa? Tukang pukul itu kah? Omar. Yang kena pukul itu kah? Abu. Ataupun yang tolong tahan itu kah? Yusuf. Yang ni tricky. Mana satu ni? Badal yang mana satu? Baik. Di sudut ni, Harut dan Marut, kes dia sama. Harut dan Marut ni menggantikan apa fungsi dia dekat sini? Apakah Harut dan Marut ni dua malaikat? Ataupun Harut dan Marut ni adalah syaitan? Taksis syaitan yang banyak ni yang ajak sihir. Dua daripadanya adalah Harut dan Marut. Apakah Harut dan Marut ni manusia yang syaitan pi ajak kepada mereka sihir? Ataupun Harut dan Marut ni adalah keturunan jin? Tafsiran yang keempat yang kata Harut dan Marut ni keturunan jin, yang ni terkeluar dah. Sebab apa? Sebab perkataan jin tak disebut dekat atas. Jadi tafsiran ni lemah.
Ibnu Hajar kata lemah. Siapa lagi? Ibnu Katsir juga kata lemah. Lemah, tertolak. Sebab perkataan jin tak mention lagi kat mana-mana. Tapi tiga-tiga tafsiran ni, setakat ni ada asas. Baik, seterusnya. Wa ma unzila 'alal malakain. Mereka mengikut apa yang diturunkan oleh syaitan. Sulaiman tidak kafir, tapi syaitan mengajarkan manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Perkataan dan di dalam bahasa Arab pula, ni dan pula. Tadi kita cerita pasal badal kan? Badal. Ni dan pula. Wow. Apa fungsi perkataan dan? Dan adalah ataf. Kita nak gabungkan selepas dan dengan sebelum dan. Kan? Kita kata Hikam suka makan durian dan juga Sobri. Hikam suka makan durian dan juga Sobri. Sobri itu apa? Hikam dan Sobri suka makan durian ke? Ataupun Hikam suka makan durian dan Sobri? Bila kita dengar, kita tahulah maksudnya Hikam suka makan durian dan begitu juga Sobri suka makan durian. So selepas wow, tricky juga. Selepas wow tu nak letak kat mana? First ada Hikam suka makan durian dan juga Sobri. So Sobri ni nak letak kat tempat mana? Nak letak sama dengan Hikam ke? Nak letak sama dengan durian ke? Kita kata nak kena letak sama dengan Hikam lah. Sebab tak masuk akal kalau letak sama dengan durian. Takkan Hikam nak makan Sobri. Ini benda senang lah. Kalau kita baca, kita nampak. Di sini benda susah sikit. Baik. Tetapi syaitan yang kafir telah mengajarkan manusia sihir dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Baik. Dan di sini, color baru pula. Color baru. Color apa lagi yang ada kat sini? Color orange pula. Baik. Dan di sini, okay, dan yang diturunkan kepada dua malaikat, ada tiga tafsiran. Apa maksud dan? Satu tafsiran, dan ni merujuk kepada sihir. Okay, merujuk kepada, padam. Merujuk kepada sihir. Maksudnya apa? Syaitan mengajarkan manusia sihir dan juga mengajarkan manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Satu tafsiran. Okey, satu. Syaitan ajak sihir, susah ni. Kita bagi color sampel sikit. Dan ni, tafsiran pertama merujuk kepada sihir. Syaitan ajak sihir dan ajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Yang kedua, tafsiran yang kedua pula kata, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan ni merujuk kepada ma tatlu syayatin. Ni yang kedua. Artinya mereka mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Tafsiran kedua. Apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa Sulaiman dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Tafsiran yang ketiga pula, dan ni merujuk kepada mulki Sulaiman. Mereka mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman dan apa yang dibacakan oleh syaitan pada perkara yang diturunkan oleh dua malaikat. Syaitan pi tipu atas nama Sulaiman. Dan syaitan juga pi tipu atas nama dua malaikat. Nampak ni? Wow ni, dan artinya boleh rujuk kepada mana-mana. Boleh rujuk kepada sihir, boleh rujuk kepada kerajaan Sulaiman, boleh rujuk kepada apa yang dibacakan oleh syaitan. Baik. Implikasi dia, saya nak cerita. Implikasi dia apa? Ini di sudut bahasa. Saya minta maaf kalau ada di kalangan tuan-tuan yang susah sikit nak ikut sebab bahasa ni dia agak complicated sikit lah. Dia ada banyak asas-asas yang kena kuasai. Kalau tidak, susah sikit nak faham bahasa. Baik, implikasi dia. Implikasi ayat ni
Ada dua tafsiran. Paling ringkas ada dua tafsiran. Satu tafsiran, Allah turunkan sihir, dua malaikat, ajar sihir. Dua malaikat ajar sihir. Implikasi yang kedua, dua malaikat tidak ajar sihir. Dua malaikat tak ajar sihir. Tapi yang ajar sihir tu syaitan. Baik. Ini dua benda yang kita nak kena tengok. Baik. Kemudian Harut dan Marut. Harut dan Marut. Sama ada Harut dan Marut ni dua malaikat. Artinya mereka mengajarkan sihir. Ataupun Harut dan Marut ni adalah syaitan ataupun jin ataupun manusia. Artinya dua malaikat tidak mengajarkan sihir. Baik, sekarang kita nak tengok dalil pula. Dalil mana yang kuat di kalangan ulama untuk memegang mana-mana pandangan. Baik. Ini cerita tentang saya sendiri. Dulu masa saya duduk universiti, ini cerita sikit lah, keluar sikit tajuk. Masa saya mula-mula belajar tafsir, ini orang pertama yang mengajarkan saya tafsir, asas tafsir lah. Dalam buku teks memanglah ada kita belajar tentang tafsir dan sebagainya. Tapi betul-betul tahu tentang tafsir, tahu tentang ada beza metod dalam tafsir ni, ada ulama-ulama besar yang dalam tafsir yang mereka berbeza pandangan. Orang pertama yang memperkenalkan saya dengan tafsir, yang menimbulkan minat saya untuk belajar tafsir adalah Dr. Mazhar. Saya mula belajar tafsir dengan Dr. Asri masa umur saya 16 tahun. Lebih kurang lah lepas PMR, tingkatan 4 saya belajar tafsir dengan Dr. Mazhar. Ini satu benda yang saya ingat Dr. Asri sebut dulu. Datuk Mufti sebut. Perbezaan di antara Ibnu Kathir dan juga Tabari adalah Al-Imam Ibnu Kathir seorang yang banyak melakukan tanqih, membersihkan riwayat-riwayat daripada khabar-khabar Israiliyat. At-Tabari sebaliknya, kadang-kadang beliau berhujah dengan Israiliyat, kisah-kisah yang dibawa oleh Bani Israel. Kisah-kisah ni kena hati-hati, kadang-kadang tak betul. Ini saya dengar daripada Dr. Asri, umur saya 16 tahun dan saya ingat. Kadang-kadang masa kita muda, kita belajar, kita dengar orang cerita kat kita, kita ingat perkataan tu je, nampak je, wah best lah perkataan ni, kita ingat. Tapi satu masa nanti, bila kita dah duduk dalam bidang tu, kita teringat balik yang apa guru kita sebut dulu. Bagi saya pun tinggalkan, ingatlah tu. Tak pernah baca kitab tafsir pun. Time tu bahasa Arab tunggang langgang. Tapi dengar Dr. Mazhar sebut, At-Tabari banyak ambil Israiliyat. Ibnu Kathir, nak selamat baca Ibnu Kathir. Dia dah bersihkan. Benda-benda yang tak elok semua dia dah buang dan sebagainya. Bila saya masuk UIA, bolehlah sikit orang kata. Kira boleh baca lah sikit buku Arab. Buka ni bolehlah faham sikit. Saya ingat perkataan Dr. Asri dulu. Nak selamat, kena baca Ibnu Kathir. At-Tabari kena hati-hati. Kita pun tak pandai masa tu, baca Ibnu Kathir. Bila baca Ibnu Kathir, ini antara ayat pertama yang saya baca. Baca tafsir ni, baca tafsir betul-betul. Ini antara ayat pertama yang saya baca. Bila baca Ibnu Kathir, nampaklah seolah-olah Ibnu Kathir sangat berhati-hati dengan riwayat ni. Apa yang Ibnu Kathir kata? Ibnu Kathir tak kata clear, tapi nampak dia punya trend bersetuju dengan Qurtubi. Okay. Dua malaikat tidak ajar sihir. Tidak ajar sihir. Sebab yang kata malaikat ajar sihir ni siapa? Riwayat daripada Bani Israel sahaja. Tak ada hadis yang cerita begitu. Kalau ada pun hadis-hadis yang daif. Ini saya baca masa saya ingat umur saya 20 macam tu kot. Masa duduk dekat, tak ingatlah dekat matrik ataupun dekat main campus, saya baca Ibnu Kathir. Dua malaikat tidak ajarkan sihir. Pegang dalam kepala. Time tu saya fikir, nasib baik aku baca Ibnu Kathir tu. Kalau aku baca At-Tabari, silap-silap,
Aku pergi percaya riwayat-riwayat Israiliyat. Ibnu Katsir kata tak. Kemudian bila saya dah habis grad, dah lama 2-3 tahun lepas habis grad, baru saya mula berjinak-jinak dengan At-Tabari. Baru start baca At-Tabari. Masa tu dulu mungkin sikit lah. Bila baca At-Tabari, ini pengalaman peribadi saya, tuan-tuan mungkin tak bersetuju, tak apalah, tak kisahlah. Bila saya baca At-Tabari, saya baca Al-Qurtubi sikit, ni belakang ni Qurtubi. Bila saya baca Ibnu Katsir, saya baca Ar-Razi, ini pengalaman peribadi saya. None of them, tak ada siapa di antara mereka, tidak Ibnu Katsir, tidak Ar-Razi, tidak juga Al-Qurtubi yang menghampiri pemahaman At-Tabari tentang mazhab salaf. Bila saya tengok, bandingkan apa yang ditulis oleh At-Tabari, dia lebih mendalam. At-Tabari bila bercakap tentang logik dia sangat hebat. At-Tabari tidak memisahkan diri dia daripada riwayat-riwayat yang disebut daripada salaf. Ini sempoi ni. Saya nanti kalau ada sesi akan datang kita boleh cerita lebih lanjut. Saya jumpa banyak kes yang mana Ibnu Katsir tengok riwayat salaf nampak macam bercanggah dengan kaedah. Ibnu Katsir akan kata riwayat-riwayat ni bercanggah dengan kaedah, tolak. Bila Ar-Razi tengok riwayat-riwayat yang bercanggah dengan kaedah, kaedah usul ke, kaedah tafsir ke, kaedah apa ke, Ar-Razi akan kata riwayat-riwayat ini bercanggah dengan kaedah, tolak. Tapi bila mai At-Tabari dalam banyak kes, At-Tabari tak tolak riwayat. At-Tabari akan bawa perbahasan untuk menampakkan pendirian salaf adalah pendirian yang sangat logik dan sangat tepat, menghormati pendirian salaf. Dia tak tolak riwayat. Dalam masa yang sama, dia tak tolak juga kaedah-kaedah agama yang clear, yang jelas, dia tak tolak. Tapi dia mempertahankan riwayat-riwayat yang datang daripada salaf. Ini kehebatan dia. Sebab kaedah-kaedah ini para ulama susun kemudian. Yalah, kaedah ni datang daripada dalil juga, betul. Tetapi kalau ada nas-nas ataupun pemahaman para sahabat dan juga tabi'in yang bercanggah dengan kaedah yang disusun oleh ulama, apa yang cacat? Kaedah tu kan pemahaman sahabat. At-Tabari punya pandangan, kaedah tu tak boleh diguna pada setiap tempat lah. Kalau kaedah tu benda yang mesti ikut 100%, nescaya tidak ada akan ulama terdahulu. Sama ada sahabat ataupun tabi'in ataupun ulama-ulama besar yang membantah kaedah ni. Kalau mereka ada bantah, artinya ada masalah dengan hamunya kaedah. Nantilah kalau ada masa lain, kita boleh buat cerita panjang tentang sedikit sebanyak yang saya faham tentang manhaj. Tapi hari ni saya tak nak cerita bab tu. Cuma nak cerita di sini. Balik kepada cerita kita. Ustaz Sobri, tolong buka balik kita punya skrin. Baik. Ibnu Katsir kata, 2 malaikat tak ajak sihir. Yang ajak sihir ni adalah jin. Yang ajak sihir adalah syaitan. Dan juga Al-Qurtubi. Baik. Pergi kepada pandangan At-Tabari. At-Tabari kata, riwayat-riwayat menunjukkan kepada kita 2 malaikat ajar sihir. Riwayat tunjuk kat kita 2 malaikat memang mereka mengajarkan sihir. Baik. Apa dalil yang kata 2 malaikat tak ajak sihir? Satu, ada perkataan Ibnu Abbas. Yang kedua, ada perkataan Abul Aliyah, saya ingat saya, ataupun Ar-Rabi' Ibnu Anas. Okey, Ar-Rabi' bin Anas. Yang ketiga, ada perkataan Abul Aliyah. Mereka ni semua kata para malaikat tidak mengajarkan sihir. Ada 3 paling kurang lah. Tapi yang kata 2 malaikat ni diturunkan mengajar sihir, ada banyak riwayat. Itu ada hadis. Hadis Ibnu Umar. Yang kedua ada riwayat Ibnu Abbas. Yang ketiga ada riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu. Yang keempat ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Ada juga riwayat daripada siapa lagi di kalangan sahabat? Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar
dan juga itu kot saya ingat di kalangan sahabat. Di kalangan tabi'in sangat ramai. Suddi, Kalbi, Hasan al-Basri, siapa lagi? Mujahid, Qatadah, Abul Aliyah, Muqatil. Sangat ramai. Dan satu di antara mereka adalah, ini penting, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Baik. Siapa dia Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar adalah satu orang Yahudi. Dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia banyak menceritakan cerita-cerita yang diriwayatkan oleh orang Yahudi. Sumber Israiliyat. Ka'ab al-Ahbar. Bila baca tafsir kan, para sahabat ataupun tabi'in baca tafsir, zaman sahabat lah, dia tak jumpa dengan Nabi. Ka'ab al-Ahbar, dia datang lepas zaman Nabi. Bila para sahabat duk baca ayat Quran, Ka'ab al-Ahbar akan cerita, oh kami ada riwayat macam ni juga dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab-kitab yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tafsirannya begini. Maka para sahabat, sebahagian daripada mereka, mereka belajar dengan Ka'ab al-Ahbar, mereka tafsirkan ayat campur aduk. Ada tafsiran yang mai daripada Nabi SAW, ada tafsiran yang mereka ambil daripada Ka'ab al-Ahbar daripada cerita-cerita Yahudi. Ka'ab al-Ahbar. Jadi, mengikut pandangan Ibnu Katsir dan Qurtubi, okay, Ibnu Katsir dan Qurtubi kata, semua riwayat yang kata dua malaikat mengajarkan sihir adalah khabar-khabar yang datang daripada Yahudi bersumber daripada Ka'ab al-Ahbar. So, Al-Qurtubi kata, itu masalah sebenarnya. Ka'ab al-Ahbar, apa yang jadi, dia bawa riwayat-riwayat daripada kitab Bani Israel, dia pergi cerita kat orang tentang tafsiran ayat 102 Al-Baqarah ni. Orang ramai pun ambil riwayat dia dan orang sampaikan kepada orang lain. Asalnya, sumber cerita ni semua yang kata Harut dan Marut, dua malaikat, yang kita cerita dululah. Mereka difitnah, jumpa satu orang perempuan yang cantik. Saya tak cerita ringkas lah. Mereka kata ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kami kalau turun atas muka bumi, kami tak buatlah teruk macam manusia buat ni, teruk sangat. Tak terbayang kami buat begitu. Allah Ta'ala kata, okey, buat mai dua malaikat yang paling bagus. Allah Ta'ala bagi nafsu kat mereka, Harut dan Marut turun ke dunia. Sumpah satu orang perempuan. Perempuan cantik, secantik Zuhrah. Secantik planet Zuhrah. Perempuan ni kata, mereka dua orang pun berkenan dekat perempuan ni. Perempuan ni kata, kalau hampa nak kat aku, satu syarat, hampa kena bunuh budak ni. Dia bawa satu budak. Satu riwayat lah. Harut dan Marut kata, tak boleh bunuh orang, dosa besar. Perempuan tu kata, hampa boleh sembah berhala. Dia kata, lagi tak boleh, syirik, dosa besar. Harut dan Marut pun, perempuan ni bagi pilihan ketiga, hampa minum arak. Pikiak punya pikiak, minum arak, okey kot, paling ringan. Mereka pun minum, mereka pun mabuk, mereka minum. Lepas tu, mereka bunuh budak kecil tu. Kemudian, Allah Ta'ala hukum mereka ni diikat di negeri Babil, ajarkan sihir kepada orang. So, ini riwayat Israiliyat. Kata siapa? Kata Al-Qurtubi, kata Ibnu Katsir. Ada riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, Nabi SAW cerita dekat aku riwayat berkaitan dengan Harut dan Marut. Dua malaikat yang difitnah dan diuji. Ada hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh At-Tabrani, diriwayatkan oleh Tabari juga sebut dalam kitab dia. Hadis daripada Ibnu Umar. Tapi dalam hadis ni ada seorang yang namanya Musa bin Jubair. Musa bin Jubair. Dia ni dhaif, tak dikenali. Musa bin Jubair daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Hadis Nabi SAW. Kemudian adalah riwayat-riwayat lain yang sokong. Tapi kata Ibnu Katsir dan juga Qurtubi, kami tak boleh pakai riwayat ni. Pasal apa? Pasal ada riwayat lain daripada Sufyan Ats-Tsauri, mengambil daripada Sufyan Ats-Tsauri, ambil daripada Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah, okey? Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah daripada Salim. Daripada Ka'ab. Baik, ada riwayat lain yang kata
As-Sawri kata daripada riwayat Musa bin Uqbah daripada Salim daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata aku mendengar cerita Harut dan Marut daripada Ka'ab al-Ahbar. Jadi di sini kata Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibn Kathir, nampak? Perawi itu silap. Sebenarnya Abdullah bin Umar bukan dengar hadis Nabi. Tapi Abdullah bin Umar dengar daripada Ka'ab al-Ahbar. Perawi silap pergi kata Abdullah bin Umar riwayat daripada Nabi. Silap, riwayat tu silap. Tak ada hadis sebenarnya. Kata siapa? Kata Al-Qurtubi dan Ibn Kathir. Tapi Ibn Kathir bab ni saya rasa dia sempoi sikit. Ibn Kathir kata kalau nak ambil riwayat Ibn Umar, bila bercanggah antara Nafi' dan Salim, nak ambil riwayat Ibn Umar, hendaklah kamu mengambil riwayat Salim. Sebab Salim lebih tahu tentang Ibn Umar daripada Nafi'. Riwayat Nafi' ni tak betul. Kena ambil daripada Salim, bukan Nafi'. Tapi bila saya tengok alasan tu, saya rasa amboi, Ibn Kathir nampak macam dia betul-betul nak tegaskan pendapat dia. Sebenarnya, di sudut hadis, Nafi' dengan Salim, Nafi' lebih kuat riwayat daripada Ibn Umar. Sebab tu para ulama kata as-sahhar riwayat daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Salim tak kuat ke? Salim kuat juga. Salim salah satu fuqaha sab'ah di Madinah, kuat juga. Tapi Ibn Kathir janganlah bandingkan Salim dengan Nafi'. Nafi' ada kedudukan yang hebat dalam hadis juga. Cuma Ibn Kathir nak tekankan kata hadis ni tak boleh pakai. Ini bukan hadis. Ibn Umar ambil daripada Ka'ab al-Ahbar, cerita Yahudi, bukan hadis. Baik. Ini pandangan yang pertama lah. Mereka kata riwayat ni semua riwayat Israiliyat. Cerita-cerita Bani Israel. Tak ada hadis sahih yang kata dua malaikat ni, dua makhluk ni yang ajarkan sihir adalah malaikat. Seterusnya, bagi yang ikut pandangan ni pula, At-Tabari. Okay, At-Tabari dan sebagainya. Apa kata At-Tabari? Satu, ada hadis daripada Ibn Umar. Hadis tu ada banyak riwayat. Ada banyak riwayat, bukan sahaja daripada Nafi', ada juga jalan lain. Semua riwayat tu dhaif. Ada kelemahan padanya. Tapi bila berkumpul semua riwayat ni menunjukkan Ibn Umar dengar daripada Nabi SAW. Bila kumpul semua riwayat. Dalam masa yang sama, dia juga mungkin dengar daripada Ka'ab al-Ahbar. Ali meriwayatkan cerita ni. Ali sebut. Walaupun tak disandarkan kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan cerita ni. Abdullah bin Abbas meriwayatkan cerita Harut dan Marut. Jadi cerita ni masyhur di kalangan sahabat. Menunjukkan ada asas bagi cerita ni. Dan selain daripada ada asas, cerita ni tidak bercanggah dengan naluri malaikat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mereka, bagi mereka sifat itu untuk menguji mereka. Sedangkan riwayat yang kedua ni, tak ada langsung hadis. Tak ada riwayat. Tak ada asar. Melainkan perkataan Ibn Abbas, Al-Rabi' Ibn Anas dan juga Abu Aliyah sahaja. Tak ada riwayat langsung, tak ada nas. Jadi At-Tabari kata pandangan yang kedua ni salah. Pandangan yang pertama tadi itu betul. Dan At-Tabari sangat keras. At-Tabari kata, tidaklah menjadi satu masalah kalau Allah Ta'ala bagi nafsu kepada para malaikat untuk menguji mereka agar mereka turun, dan bila mereka turun, mereka menunjukkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat kesalahan dan tak ada masalah pun kalau Allah jadikan mereka mengajarkan sihir. Tak ada masalah. Itu Allah Ta'ala nak bagi mereka bahagian tu. Ilmu yang jahat, kadang-kadang Allah Ta'ala turunkan dia dengan cara turun yang baik. Tapi Allah Ta'ala pesan kepada mereka, nak ajak orang, kata ke orang, jangan ikut. Kami adalah fitnah. Ibn Kathir dengan Tabari kata, tak boleh. Mustahil malaikat turun mengajar sihir. Tapi bab ni yang menariknya, kalau tengok tafsir, At-Tabari sama dengan Ar-Razi. Mereka selalu bertojai dia orang. Orang kata bahasa kita bertojai lah. Sebab At-Tabari banyak ambil riwayat. Ar-Razi banyak menggunakan logik yang digunakan oleh ahli kalam. Bab ni mereka sama.
Ar-Razi kata aku setuju dengan At-Tabari. Dalam bab ni dia tak kata aku setuju dengan Tabari, tapi dia setuju dengan logik At-Tabari. Apa masalah kalau Allah nak turunkan kepada mereka nafsu, Allah nak turunkan sihir melalui mereka, dan Allah Ta'ala nak bagi mereka pesanan. Ajar orang nanti, pesan. Jangan belajar sihir. Kami adalah ujian. Ar-Razi kata tak ada masalah. Ar-Razi sama pula dengan At-Tabari. Ibnu Katsir dengan Qurtubi tak sama. Yang ketiga, apa logik? Okey, apa logik? Bismillah. Bila saya baca logik dan bila saya baca dua-dua pandangan ni, ini pandangan peribadi saya, sekali lagi, saya lunak kepada pandangan At-Tabari, rahimahullah. Dulu masa saya mula-mula sekadar baca Ibnu Katsir, masa tu saya cerita ke orang, tak ada, Allah Ta'ala tak turunkan sihir kepada dua malaikat. Ini khabar-khabar yang tak betul. Kita dulu baca satu kitab, baru baca Ibnu Katsir, rasa macam, wah, ini cerita palsu. Tapi bila baca beberapa kitab, baru nampak angle dia berbeza. Baru nampak yang, di sini pun ada hujah. Itulah orang kata semakin banyak kita baca, mungkin kita akan nampak lebih luas. Sekarang kalau tanya saya pilih pandangan At-Tabari. Sebab apa pilih pandangan At-Tabari? Satu, riwayat-riwayat ni, kalaupun dia riwayat Israiliyat, okay, kalaupun dia riwayat Israiliyat, sebenarnya siapa lagi yang pilih pandangan At-Tabari ni? Saya nak cerita. Antaranya Ibnu Taimiyah. Dalam Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, Ibnu Taimiyah sebut Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan mengajar sihir. Siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sama juga dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata pandangan yang paling kuat adalah Harut dan Marut adalah dua malaikat dan Allah turunkan sihir kepada mereka. Pandangan Al-Qadhi Iyad yang kata tak betul, pandangan itu adalah pandangan yang tertolak. Sebab banyak riwayat yang kumpul-kumpul jadi hasan. Allah turunkan sihir. Nak tengok logik pula. Baik. Apa logik yang digunakan oleh para ulama di sini? Bagi pandangan Qurtubi, sekali lagi, Al-Qurtubi bagi dua logik. Dua hujjah. Kenapa malaikat tak boleh ajar sihir? Satu, berbeza dengan sifat malaikat. Sifat malaikat, mereka dipercayai. Mereka ini memegang amanah. Mereka menyampaikan wahyu. Mereka tidak melakukan dosa besar. Mereka sentiasa mentaati Allah. Sifat malaikat tidak memungkinkan mereka untuk turun mengajarkan sihir. Tapi hujah pertama ni tertolak. Sebab kalau Allah nak uji dua malaikat ni, Allah nak bagi nafsu kepada dua malaikat ni, bila dah bagi nafsu, mereka bukan lagi bersifat dengan sifat malaikat. Bila diberi nafsu kepada mereka, sifat mereka berubah menjadi sifat yang ada nafsu lah, untuk menguji manusia. Jadi sebenarnya, kata At-Tabari, ini tak bercanggah dengan sifat malaikat pun. Tak bercanggah. Sebab Allah Ta'ala turunkan mereka untuk menguji. Dia bukan kes seperti iblis dulu, yang kuat beribadat dan sebagainya, bukan seperti iblis. Tapi dua malaikat ni mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diuji dengan dosa. Tak ada kontradik. At-Tabari agak kasar juga. At-Tabari kata kalau tak faham juga, bagi orang yang jahil yang tak faham juga, dia bagi hujah. Normal, biasa aja Allah nak turunkan ilmu yang jahat dengan cara malaikat. Tak ada masalah. So, hujah sifat malaikat tertolak. Hujah ni tak boleh pakai. Sebab Allah Ta'ala boleh turunkan mereka untuk bagi ujian. Yang kedua, logik akal. At-Tabari bagi hujah akal. Kenapa dua malaikat tak boleh mengajarkan sihir? Mustahil. Sebab apa mustahil? Saya ni yang bila saya baca hujah ni, saya rasa saya pegang pandangan Ibnu Katsir, saya pegang pandangan Tabari lah. Ini nak cerita dua hujah ni. Apa dua hujah akal yang Qurtubi kata? Satu, kenapa dua malaikat tak boleh ajar sihir? Sebab planet Zuhrah ada dulu. Dulu kala lagi dah ada lah planet Zuhrah. Mana boleh planet Zuhrah ni terhasil daripada perempuan ni selepas dia
menggoda mereka, dia telah naik ke langit dan ditempa menjadi planet. Tak boleh. Zuhal dah ada sebelum tu dah. Hujah yang kedua yang dibawakan oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kata, apabila Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, kamu kalau aku bagi nafsu, kamu akan turun ke muka bumi buat kesalahan yang sama macam mana Adam ni buat. Duk tengok mereka buat dosa, jangan pandang rendah sebab mereka ada nafsu. Hampa tak ada nafsu. Kalau aku bagi nafsu yang sama macam aku bagi dekat mereka kat hampa nanti buat macam tu juga. Malaikat kata, ma yang bari lana. Kami takkan buatlah dosa begitu, ya Allah, besar sangat. Al-Qurtubi kata, mana boleh malaikat kata ma yang bagi lana, kami takkan buat dosa tu. Seolah-olah para malaikat ni membantah kuasa Allah. Seolah-olah para malaikat ni membantah takdir, kufur. Jadi atas dua hujah akal ni, Al-Qurtubi kata kisah ni tak betul. Tapi bila saya tengok-tengok, dua-dua hujah ni tak kuat. Contohnya yang kata, hang siapa kritik ulama'? Bukan saya suka-suka kritik ulama'. Bila saya kritik pun saya pegang pandangan ulama' juga. Saya pegang pandangan yang lebih awal daripada mereka, iaitu Al-Qurtubi, iaitu At-Tabari. Planet Zuhrah dah ada dulu, hujah ni tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab riwayat yang kata dua perempuan ni ditempa menjadi planet Zuhrah, satu riwayat sahaja dan riwayat tu tak kuat pun. Riwayat lain kata dia diangkat ke langit dan hilang. Riwayat lain kata yang saya sebut tadi, perempuan ni cantik sebagaimana cantiknya Zuhrah. Ada banyak riwayat. Kalau satu riwayat yang kata perempuan ni diangkat jadi Zuhrah itu tak betul dan tak sahih, dan fakta tu tak betul pun, dia tidak melemahkan riwayat-riwayat lain. Dia tak menjadikan keseluruhan kisah ni bercanggah dengan akal. Tak kuat hujah ni. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, okay, hujah akal oleh Qurtubi. Imam Qurtubi kata, mana boleh malaikat bantah Allah Ta'ala. Malaikat kata, ya Allah, ma yang bagi lana. Tak mungkin kami akan buat dosa sebegini yang manusia buat. Itu kufur. Kenapa Al-Qurtubi melihat daripada sudut tu? Kenapa dia tak melihat daripada sudut mereka menjawab berdasarkan apa yang mereka lihat? Mereka lihat manusia berkelakuan begitu, mereka melihat komuniti malaikat tak buat kesalahan yang begitu, lalu mereka kata, ya Allah, kami tak buat kesalahan begini. Bukan bantah kuasa Allah. Tapi mereka bercakap berdasarkan realiti. Sebagaimana kita, komuniti kita, ramai-ramai, kita jarang tak buat satu kesalahan tu. Makan babi contohnya. Kita kenduri kahwin, kita tak buat, kita tak makan, tak bakar babi salai untuk buat kenduri kahwin. Kalau orang kata kan, orang kata kalau Allah Ta'ala bagi kat kamu kesukaan untuk makan babi, kamu pun akan buat kenduri macam mereka buat, orang-orang bukan Islam. Tiba-tiba kita kata, kami tak buat lah kesalahan begitu Kesalahan lain mungkin, tapi kalau tu, kami tak buat lah. Apakah kufur? Tak kufur. Orang ni cakap berdasarkan komuniti dia, apa yang dia nampak. Bukan dia membantah takdir Allah. Begini juga hujah kedua ni. Malaikat bukan membantah Allah Ta'ala. Malaikat melihat semula jadi mereka, kami tak mungkin kot nak berzina, nak minum arak, nak bunuh orang. Itu yang berlaku. Jadi dua hujah ni tak kuat. Apa pula hujah yang dikemukakan oleh At-Tabari? At-Tabari. Baik. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Habis dah dalil ni, nak cerita pasal hujah akal pula. Kata Al-Imam At-Tabari, wa ma unzila 'alal malakain. Okey, ma di sini mengerti yang diturunkan kepada dua malaikat. Bukan tidak diturunkan. Baik, apakah hujah yang dikemukakan oleh At-Tabari? At-Tabari kata, kalau nak pegang pandangan ni, kalau nak pegang pandangan yang kata tidak turun kepada malaikat, tengok cara At-Tabari bantah. Saya bila baca ni, Masya Allah, kalau At-Tabari masuk debat memang dia menang. Hujah akal dia dahsyat. Baik, At-Tabari kata tidak turun kepada malaikat. Apa hujah dia? First kali, kalau tak turun kepada para malaikat, At-Tabari kata kamu kena selesaikan siapa Harut dan Marut.
Mereka ni siapa? Siapakah Harut dan juga Marut? Baik. Apakah Harut dan Marut ni? Bagi menggantikan malaikat. Badal kepada malaikat. Badal malaikat. Apakah mereka menggantikan malaikat? Jadi, kata Al-Qurtubi, kalau mereka dikatakan Harut dan Marut ni, Harut dan Marut adalah badal kepada malaikat. Maksudnya, kalaulah dikatakan tidaklah diturunkan kepada malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Tidak juga diturunkan kepada Harut dan Marut dan mereka adalah malaikat. Jadi Al-Qurtubi kata tafsiran ni tak betul. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata Allah tak buat turun sihir dekat malaikat. Satu. Dan kalau Harut dan Marut tu adalah malaikat juga, Allah Ta'ala tak turunkan sihir kepada mereka. Bila Allah Ta'ala tak turunkan sihir kepada mereka, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Apa yang orang belajar daripada mereka? Nampak kata Qurtubi? Kata At-Tabari. Kalau Allah Ta'ala tidaklah turunkan sihir kepada Harut dan Marut sebagaimana tidaklah diturunkan kepada malaikat, jadi orang belajar apa daripada mereka? Sebab tak turun sihir kat mereka. Hujah pertama. Ayat ni menunjukkan tafsiran nafi adalah tafsiran yang salah. Hujah yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Wama kafara Sulaiman. Okey, Sulaiman tidak kafir. Dan Allah Ta'ala juga kata, Wama unzila alal malaikan. Tidaklah diturunkan kepada malaikat. Artinya At-Tabari kata, malaikat ni kedudukan dia sama seperti Sulaiman. Tidak kafir, tidak mengajarkan sihir dan tidak ada kena-mengena dengan sihir. Jadi Harut dan Marut, Wama yu'alliman. Mereka telah mengajarkan orang. Jadi dah bercanggah. Mereka tak boleh jadi malaikat. Tak boleh dianggap malaikat kalau ikut tafsiran tidak ni. Tak boleh. Sebab bercanggah dengan dua ayat ni. Satu, dua. Jadi, yang pertama, kata Al-Tabari rahimahullah, Harut dan Marut bukan malaikat. Baik, pergi kepada kemungkinan kedua. Kalau dikatakan Harut dan Marut adalah manusia. Okey, Harut dan Marut adalah manusia. Artinya, okey, kalau Harut dan Marut manusia pula. Tafsiran pertama, Harut dan Marut malaikat tertolak. Tafsiran kedua, kalau Harut dan Marut manusia, artinya Harut dan Marut belajar sihir daripada syaitan. Mereka belajar sihir daripada syaitan, mereka pergi ajak sihir kepada orang ramai. Baik, itu maksudnya kalau Harut dan Marut ni adalah manusia. Baik. Yang kedua, Harut dan Marut kata kepada orang ramai, tengok ni. Tukar colour sikit. Baik, Harut dan Marut, apa dia kata kepada orang ramai? Dia kata, Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalau Harut dan Marut ni manusia, mereka kata, Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni adalah fitnah, janganlah kamu kufur. Kalau mereka pergi belajar sihir daripada syaitan, okey, pergi belajar sihir daripada syaitan, ajak dekat orang sihir, pasal apa mereka nak pergi kata, kami ni adalah fitnah, janganlah kamu menjadi kufur. Awak nak abang perkataan ni? Berbik dia ajak terus buat kafir je. Alasan yang kedua, kalau Harut dan Marut ni manusia, selepas mereka mati, sihir dah tak ada lagi dah. Tapi sihir tetap ada hakikatnya. Alasan ni saya rasa tak kuat lah. Alasan Tabari ni tak kuat sebab boleh jadi lepas diajar, diwarisi daripada keturunan-keturunan. Alasan yang ketiga, ada orang jumpa Harut dan Marut. Kalau manusia, mereka dah mati dah. Itu juga kalau fikir. Kalau manusia, mana boleh hidup lama. Artinya, At-Tabari kata, bagi orang yang pegang pandangan nafi, Allah Ta'ala tak turunkan sihir kepada malaikat. At-Tabari nak tanya kepada mereka, siapa Harut dan Marut?
Kalau mereka kata Harut dan Marut adalah malaikat, maka soalan At-Tabari adalah soalan pertama. Kalau mereka malaikat, kenapa yata'allamuna minhuma? Belajar daripada mereka. Yang kedua, kalau mereka malaikat, tidaklah mereka ajar sihir. Nampak ada dua alasan. Kalau hangpa kata Harut dan Marut tu, kalau hangpa kata Harut dan Marut adalah malaikat, tapi tak disuruhkan sihir kepada malaikat, aku ada dua soalan. Kalau mereka malaikat, apa yang orang belajar daripada mereka? Soalannya. Hello, I'm in the classroom. Can I get back to you soon? أنا عندي حصة الآن. ممكن بتصل بك بعدين؟ من هي؟ بريد قطر. هل ممكن سوري minta maaf saya jawab phone. أيوة اي نعم اخوي بخصوص بطاقة بغيت العنوان عشان يوصلونها بس. أي بطاقة؟ بطاقة مصرف أيوة عندكم عنوان مالي صح؟ لا اخوي ما عندي العنوان. طيب كيف أرسلك؟ عطني رقم المنطقة ورقم الشارع ورقم بس لحظة الآن بشوف اوكي. أنا عندي في جوال وانا عندي عنوانك القديم على ما اظن اللي هو منطقة 55 الوعب صح؟ 55 ايوه. إيه لا نفس العنوان صح. رقم البيت 176 صح أيوة. خلاص اوكي اخوي راح يوصلون. شكرا أخوتي. باي. Sorry ada iklan sikit, orang call. Balik kepada sini. Kalau orang kata mereka ni malaikat, apa yang orang belajar daripada mereka? Sihir tak diturunkan kepada malaikat. Kalau hampa kata mereka malaikat, malaikat tak boleh ajar sihir, tapi mereka telah mengajar sihir. Yang kedua, kalau hampa kata mereka ni manusia, pasal apa pergi bagi tazkirah ke orang jangan kafir? Kalau mereka manusia, mereka jahat, belajar daripada syaitan, yang nak bagi tazkirah ke orang jangan jadi kufur, pasal apa? Yang kedua, kata At-Tabari, kalau manusia, mati ke tak? Nampak tak dia punya logik akal? Jadi, siapa Harut dan Marut? Perlu dijawab. Ikut pandangan Al-Qurtubi rahimahullah bagilah sedikit jawapan. Al-Qurtubi kata mereka ni tidaklah bukan belajar, bagi tahu dekat orang sahaja. Malaikat ni bagi tahu dekat orang bahawa sihir ni ilmu yang salah. Bagi tahu, bukan ajar. Yu'alliman boleh dibaca dengan yu'liman, bagi tahu sahaja. Tapi pandangan ini daripada pembacaan adalah pandangan yang berbeza dengan zahir nas, berbeza dengan konteks nas. Maka pada saya, logik akal, pandangan Al-Qurtubi lebih kuat. Harut dan Marut adalah malaikat. Allah Ta'ala turunkan sihir kepada mereka untuk menguji orang. Tak ada apa-apa hujah untuk, bila kita tengok ayat ni, untuk berpegang dengan pandangan Ibnu Kathir dan juga Al-Qurtubi, melainkan satu je. Ayat ni bercanggah dengan sifat malaikat. Itu je hujah paling kuat mereka. Bercanggah dengan sifat malaikat. Mustahil Allah turunkan sihir kepada malaikat. Tetapi soalan yang kita kena tanya, kalau mustahil Allah turunkan sihir kepada malaikat, bagaimana para sahabat dan juga tabi'in boleh pegang dengan pandangan ni? Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dalam satu riwayat, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, Al-Suddi, Al-Kalbi, Ibn Shihab Az-Zuhri, siapa lagi? Abul Aliyah dalam sebahagian riwayat, Al-Hasan Al-Basri, dan majoriti. Kalau ini bercanggah dengan para sahabat dan dia adalah khabar yang tak boleh terima, mereka semua telah terima. Artinya, mana boleh satu perkara yang ulama zaman dulu, sahabat dan tabi'in anggap biasa, tiba-tiba ulama yang datang zaman kemudian kata tak boleh, ini bercanggah dengan sifat para sahabat. Ini bercanggah dengan sifat para malaikat. Maka hujah tu tak kuat.
Kalau betul bercanggah dan percanggahan tu jelas, nescaya para sahabat yang besar ini, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ali dan sebagainya takkan pegang pandangan ni. Tapi bila mereka pegang, Aisyah juga dalam riwayat, sebagian riwayat daripada Aisyah menunjukkan dia tak bercanggah. Bila dia tak bercanggah, konteks ayat menunjukkan yang itulah ceritanya. Kalau kita baca balik ayat ni satu persatu, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut, dan juga mereka mengikut orang-orang Yahudi mengikut apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua tidaklah mengajarkan seorang pun melainkan mereka akan kata kami adalah fitnah, jangan kufur. Fayata'allamuna minhuma, orang belajar daripada mereka. Artinya ilmu tu depalah yang ajarkan. Maka ringkasnya kalau balik kepada cerita ni, apakah ada khilaf? Yes, ada khilaf. Siapa yang kata tak, Allah tak turunkan sihir kepada para malaikat? Al-Qurtubi dan juga Ibnu Kathir rahimahumallah. Siapa yang kata memang Allah turunkan sihir kepada dua malaikat? Majoriti ulama zaman dahulu, At-Tabari. Dan bila saya baca orang-orang muhaqqiq kemudian, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Taimiyah, mereka semua bersetuju dengan pandangan At-Tabari. Nanti kalau ada kesempatan lain, saya suka cerita bab ni, manhaj mufassirin. Kalau kita bagi banyak contoh lagi, kita akan lihat sebenarnya betapa At-Tabari mempunyai pemikiran yang sangat mendalam, yang sangat meraihkan nas-nas dan pendirian para sahabat. Sekarang ni kalau saya baca tafsir, sebelum apa-apa tafsir pun, Tabari first. Apa Tabari kata? Sebab semua riwayat ada dalam tu. Banyak riwayat dia kumpul dan dia akan buat khulasah. Yalah, bukan kita setuju semua dengan dia. Lepas tu kita boleh compare dengan orang lain. Apa kata Al-Qurtubi, apa kata Ibnu Kathir, apa kata Al-Baydawi, apa kata An-Nasafi, apa kata Al-Mawardi dan sebagainya. Ini semua datang kemudian. Tapi pada saya, kalau betul-betul nak tahu apa pandangan salaf tentang tafsir sesuatu ayat, tidak boleh tidak kena buka apa yang ditulis oleh At-Tabari. Orang-orang lain, mereka ada kecenderungan mereka yang kadang-kadang melarikan mereka sedikit daripada pemahaman salaf. Sikit, kadang-kadang tak banyak. Walaupun tafsir mereka tafsir bil ma'thur. Tapi kalau betul-betul nak menjiwai mazhab salaf, itulah dia. Tafsir At-Tabari. Kemudian boleh baca tafsir-tafsir yang lain juga. Dalam bab ni, Al-Baydawi dan juga An-Nasafi, mereka ni berdua tahun 700, 800 Hijrah. Mereka sama dengan At-Tabari juga. Yang paling keras membantah adalah Al-Qurtubi dan diikuti oleh Ibnu Kathir. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Saya minta maaf kalau kuliah ni tuan-tuan susah nak faham. Pusing-pusing cerita dia. Kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya bersetuju dengan Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ayat ini menunjukkan bahawa sihir Allah Ta'ala turunkan kepada dua malaikat sebagai ujian kepada manusia. Apabila mereka mengajarkan sihir, mereka kata, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Bukan yu'liman. Bukanlah mereka ini bagi tahu ke orang, jangan amalkan sihir. Tak. Ayat ni dah betul dah. Bacaan ayat ni yang jelas, literally dah betul. Wa ma yu'alliman, dan tidaklah mereka mengajarkan. Memang mereka ajar. Hatta yaqula, melainkan mereka akan kata dekat orang yang nak mai belajar tu, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah fitnah, tolong jangan kufur. Maka konteks ayat ni betul lah. Kalau tak ada dalil pun, tak ada hadis, tak ada asar pun, membaca ayat ini membawa kita kepada tafsiran sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, dan itulah yang diriwayatkan oleh majoriti, riwayat yang paling banyak di kalangan para sahabat dan juga tabi'in. Ibnu Kathir kata apa? Satu lagi. Ibnu Kathir kata kalau nak pegang juga riwayat tu, nak pegang juga riwayat yang kata Allah Ta'ala turunkan kepada dua malaikat, artinya telah tetap di sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terdahulu bahawa mereka berdua ni akan buat jahat, mengajarkan benda yang salah dan berdosa. Sebagaimana telah tetap dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu bahawa iblis akan melanggar perintah sujud kepada Adam. Kata Ibnu Kathir. Tapi bila baca Tabari sebut tidaklah semestinya bila mereka mengajarkan sihir mereka menjadi dilaknat. Kerana kalau Allah yang fitnah mereka begitu.
riwayat-riwayat yang katakanlah Israiliyat, mereka difitnah, mereka diikat dan mereka Allah Ta'ala takdirkan mereka mengajarkan sihir dan Allah pesan kepada mereka, jangan ajak, melainkan kata kepada orang kami fitnah, jangan kufur. Sebagaimana kata At-Tabari dan juga Ar-Razi. Jadi kenapa perlu pergi kepada kesimpulan Ibnu Katsir? Sedangkan At-Tabari kata riwayat-riwayat tidak menunjukkan yang demikian. Tidak menunjukkan yang mereka dua ni dilaknat kerana mengajar sihir. Jadi itulah sedikit sebanyak pembahasan tafsir. Saya harap dengan kelas ni tuan-tuan dan puan-puan semangat untuk belajar tafsir. Jangan jadi susah tafsir tak payah belajar. Jangan. Mudah-mudahan dia menaikkan semangat kita step by step lah. Dia perlu sedikit demi sedikit untuk kita menjiwai dan mendalami tafsiran Al-Quran. Saya berhenti setakat ni dululah untuk kuliah hari ni. Nanti kalau ada soalan ke apa-apa, kita boleh bawa kepada kelas yang akan datang. Kenapa saya buat kuliah ni? Sebab ada orang kata, Ustaz Salman, hari tu kata Harut dan Marut ni ajar sihir. Orang kata kan, hari tu kata Harut dan Marut ajar sihir. Sedangkan tak betul ni Ustaz. Ibnu Katsir kata tak betul. Tuan-tuan, ya saya tahu, saya baca juga Ibnu Katsir. Tapi bila beberapa tahun kebelakangan ni, bila banding-banding, saya fikir pandangan Ibnu Katsir tak kuatlah dalam bab ni. Berbanding dengan At-Tabari. Ada orang kata kena baca Ibnu Katsir dulu, jangan tak baca. Saya baca Ibnu Katsir. Tapi bila baca yang lain, kita nampak pandangan lain lebih kuat. Kita nampak. Tak setuju tak apa, tak ada masalah. Kita ruang untuk berbeza pandangan luas. Dulu masa saya umur 20, 21, bila saya start baca Ibnu Katsir, sama juga. Bergaduh dengan orang juga. Beritahu ke orang, mana ada Allah Ta'ala turunkan sihir kepada dua malaikat. Tak ada. Ini semua riwayat Israiliyat yang bercanggah dengan nas. Tak boleh pegang riwayat Israiliyat. Kita baru baca satu buku Ibnu Katsir, duk rasa macam alim besar. Ibnu Katsir kata begini. Tapi bila kita baca Al-Qurtubi, kita baca Ibnu Katsir, kita baca Ar-Razi sikit, kita baca At-Tabari sikit, baru nampak bodoh rupanya aku ni dulu. Tak banyak membaca. Demikianlah juga. Mungkin akan datang kita baca lain pula, dapat kepada kesimpulan yang lain. Jadi jangan berhenti, teruskan menuntut ilmu, teruskan mendalami ilmu dan teruskan menanam minat kita untuk memahami ilmu Al-Quran. Saya berhenti setakat ni dulu untuk hari ini. Minta maaf kalau ada silap kata, terguris perasaan sesiapa. Terima kasih banyak-banyak sahabat saya, dua orang sahabat baik saya, Hikam dan juga Sabri. Nanti boleh buat kuliah khas bagaimana saya kenal daripada orang dan macam mana rapatnya kami. Nanti kita boleh buat kuliah khas cerita tentang isu tu. Terima kasih banyak-banyaklah sahabat-sahabat yang tolong ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita bersama. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu. Dah masuk waktu maghrib dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.